Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aqilah binti Muhammad. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Saya akan menerangkan tajuk yang berkaitan dengan berkaitan antara tauhid dan dakwah. Saya ulang lagi sekali, berkaitan antara tauhid dan dakwah. Maksud tauhid dibahagikan kepada 4. Yang pertama adalah wahid. Yang pertama adalah wahid yang diambil daripada bahasa Arab yang bermaksud satu. Yang kedua adalah mensatukan yang bermaksud mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hanya Allah sahaja yang mencipta alam ini. Sebagai contoh yang dapat kita lihat iaitu pokok, hujan, laut, matahari, bulan dan sebagainya. Tetapi dalam penciptaan Allah itu masih juga umat manusia mencuba untuk mencipta benda-benda tersebut, perkara-perkara tersebut. Sebagai contoh, mencipta hujan, mencipta matahari dan tetapi tidak berjaya seperti penciptaan yang Allah buat. Okey, yang keempat, yang terakhir tentang maksud tauhid ini adalah hanya Allah sahaja yang layak disembah di muka bumi ini. Hanya Allah sahaja yang layak disembah di muka bumi ini. Okey, seterusnya maksud dakwah. Seterusnya maksud dakwah ini dibahagikan kepada 2. Yang pertama bahasa, yang kedua ialah istilah. Bahasa ialah mengajak, menyeru dan memanggil. Saya ulang sekali, mengajak, menyeru dan memanggil. Yang seterusnya istilah pula, iaitu menyeru umat manusia untuk sentiasa beriman dan taat kepadanya, serta tidak melakukan segala yang tidak disukai oleh Allah SWT. Dan juga menyeru umat Islam untuk sentiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan segala larangannya. Kerana berdakwah ini adalah kewajipan untuk semua umat Islam, merupakan kewajipan untuk semua umat Islam untuk berdakwah di luar sana. Setiap individu mempunyai peranan yang penting dalam berdakwah. Jika kita melihat berlakunya satu perkara yang tidak bagus di depan mata kita, maka kita seharusnya menegur mereka supaya tidak melakukan perkara tersebut. Okey, seterusnya kita masuk kepada ayat Quran, Surah Al-Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghil khairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Maksud surah ini ialah barang siapa yang menerima agama selain daripada agama Islam, maka agama yang diambil itu tidak akan diterima olehnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka akan tergolong dalam golongan-golongan orang yang rugi di akhirat kelak. Okey, kita masuk seterusnya tentang kaitan antara tauhid dan dakwah. Kaitan antara tauhid dan dakwah. Kat sini saya ada 4 yang saya ingin memberitahu. Yang pertama iaitu semakin tingginya tauhid seseorang itu, lagi kuatlah keyakinannya kepada Allah, dan lagi kuat keyakinannya kepada Allah, maka lagi banyaklah kerja-kerja dakwah yang akan dilakukannya. Yang kedua iaitu kita perlu melakukan dakwah ini oleh setiap umat manusia Muslim. Perlu dilakukan oleh setiap umat manusia Muslim untuk berdakwah, kerana supaya tidak berlakunya kesesatan dan kebatilan di golongan umat Islam. Yang ketiga adalah wujudnya dakwah ini mestilah melalui tauhid. Bila adanya tauhid seseorang itu, maka secara tidak langsung dakwah itu wujud pada dirinya sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dakwah ini bukanlah satu perkara yang ekstrim, kerana pada pandangan manusia zaman sekarang, dakwah ini sangat susah untuk dilakukan. Tetapi Nabi Muhammad pernah berkata dan pernah mewasiatkan kepada semua umat Islam bahawa sebarkanlah
ajaran Islam. Sebarkanlah ajaran Islam. Nabi Muhammad juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang bermaksud, wahai kalian semua, sampaikanlah kepada umat manusia, sampaikanlah kepada manusia walaupun hanya sepotong ayat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.